Duduk pun tak rumah ni aja. Ya apa? Tak apa. Tidak tu. Gon tak sih. Tak boleh digon tak masuk. Dan mana boleh? Dari goyang. Jatuh sepak. Boleh. Very good. Ya. Fokus dekat tu. Okey. Muka surat apa pada kita ni? 149 deh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dosen ya. Takut blok gua tadi. Okey. 149 muka surat 149. Hal dhahikta situ deh. Kalau kita dari segi huraian sudah dah. Huraian dia. Huraian sebelum tu sudah dah tak? Sudah dah tak? Kita pergi kepada pelajaran baru 149 tu. Hal dhahikta, adakah awak telah ketawa? Kita dah belajar ada gapo dhahikta tu dari fi'il madhi dhahika. Cuma tengok dhahika dhahika. Ini asal dia. Dhahika. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yadhaku. Dia yadhaku. Yadhaku. Dhahika yadhaku. Jadi kalau pergi ke ni untuk huwa, kalau pergi ke anta dhahikta. Dhahikta. Jadi dalam tajuk dia kata hal dhahikta, adakah awak telah ketawa? Jadi dialognya antara Faridah dan Karim. Kita baca dulu dah. Baca cuba tunggu dah. Hal dhahabta ila doktor ya Karim? Itu Faridah tanya. Terjemahnya, adakah awak telah pergi ke klinik doktor? Tu tinggal saya tak berbual situ. Hai Karim, ada sepatutnya belakang dia. Ya Karim. Faham tak susunan ayat dia? Karim jawab na'am. Na'am dhahabtu ila doktor ismuhu Karim Murad. Na'am tu ya, zahabtu fi'il madhi juga, saya telah pergi ila doktor, telah pergi ke doktor di sini. Maksudnya ke klinik doktor. Ismuhu, namanya Karim Murad. Kemudian Faridah tanya, mata zahabta? Karim jawab, ams ba'da zuhr. Ni jumpa pula kalimah ba'da zuhr ni bukan jom maksud dia lepas zuhur, maksud dia nya tengah hari. Kalau pagi dia panggil sabahan, petang masaan. Tengah hari ba'da zuhr. Faridah tanya, wahal fahasak wahal fasahaka. Kita baca wahal fahasaka. Okey.
Maknanya fahasa tu periksa, cek. Ka belakang tu awak. Adakah dia memeriksa awak? Maka Karim jawab na'am. Faridah tanya, wa madza qala lak? Wa madza, apa dia? Qala, dia berkata, lak, kepada awak, untuk awak. Karim kata jawab, qala li an astarih wa adhak. Qala li an astarih wa adhak. Dia berkata kepada saya. Siapa dia? Doktor kata. Katanya Karim tu. Dia kata lagu mana? An astarih, supaya saya berehat. Okey. Wa adhak, dan saya ketawa. Kena. Jadi Faridah tanya, wahal dhahikta? Dia tanya, dah doktor suruh lagu tu ke? Lepas tu awak tahu ke? Dia tanya. Jadi Karim jawab na'am. Jadi Faridah tanya pula, wahal tahassanta? Ni tahassan ni maknanya macam kita kata jadi baik. Kalau hasuna, dia banyak di sini kan perkataan daripada hasan. Cuba perhati sini kan. Kalau kita buat hasuna, yahsunu, hak ni keadaan asal baik. Misalnya kita kata eloklah wajahnya, hasuna wajhuhu, kita guna hak ni hasuna. Ada ayat dah dulu hasuna, eloklah wajahnya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk mutaaddi, dalam bentuk melampau, kita mengelokkan, membaikkan, dia guna ahsana. Guna apa ni? Ahsana yuhsinu. Bila dia 4 huruf ke yuh, kan kita belajar dulu tak? Yuhsinu, mengelokkan. Hak ni tidak elok, eloklah mukanya. Dia memperelokkan mukanya. Adapun tahassana, 5 huruf pula. Okey. Tahassana ni. Tahassana. Ya tahassanu. Ya tahassanu. Ni. Hak ni tahassana, ya tahassanu ni menjadi baik, menjadi elok. Kalau kita nak ambil sini ni kan, beza ni macam hak ni hak baik sedia kala. Ni baik sedia kala. Ini perbuatan yang melampau, membaikkan dia. Adapun tahassana ni jadi baiklah dia. Hasil daripada ahsana, jadi baiklah dia. Sebab tu bila dia tanya dalam ayat tadi, dia tanya, hal tahassanta, adakah awak jadi baik? Tahassanta, daripada tahassana ni, untuk anta tahassanta. Boleh nampak tu tak? Okey. Boleh tu ni. Ni. Baik. Jadi Faridah tanya, wahal tahassanta? Karim jawab la. Faridah tanya, limadha, kenapa? Ni Karim nak jawab. Baca ni dah. Li'annani dhahiktu akthar minal lazim. Li'annani dhahiktu akthar minal lazim. Li itu kerana, annani bahawasanya saya, kalau terjemuh secara penuh lah, dhahiktu, saya telah ketawa. Tu hak tadi dhahikta, awak ketawa. Ni dhahiktu, kerana bahawasanya saya telah ketawa, aksar, lebih banyak, minal lazim, daripada kebiasaan. Suka banyak doh, tak sia juga. Jadi
Dari segi huraian kita tak bincang panjang ni, sebabnya ayat apa ni banyak benda kita tahu dah. Kita lalu dah perkataan-perkataannya situ. Cuma kita bincang saja sini benda barunya kepada kita ni, li'annani dhahiktu akthar minal lazim. Ayat ini jika diterjemahkan satu persatu jadinya kerana bahawa sesungguhnya saya, tu li'annani, dhahiktu saya telah ketawa, aksar lebih banyak, minal lazim daripada kebiasaan. Lazim ni kebiasaan lah. Boleh faham ayat tu tak? Hadha aksar minal lazim, ni banyak pada skala ni. Tak? Kalaulah kita kata orang bui makan ni banyak pada kita, kita pun kata gitu, hadha aksar minal lazim. Kalau sikit, hadha aqal minal lazim. Ni sikit pada skala. Kalau kok Kelantan kita minal lazim tu daripada skala. Faham tak mu? Minal lazim tu daripada skala. Kita pergi ke muka surat pelajaran yang baru pula. Ni kokoi itu ni. Muka surat 151 pelajaran yang ke-13, ad-darsu tsalits ashar. Ad-darsu tsalits ashar. Pelajaran ke-13. As-sihafah, kewartawanan. Cuba kaitkan perkataan as-sihafah ini dengan perkataan suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wahyu yang diturun dalam bentuk telayan tu. Di situlah dia ambil, dia bersandar kepada perkataan itu. Mari mana pun kita tak tahu dia pusing tu, dia nak ambil kewartawanan, jurnalis, penulisan. Sebab tu wartawan dia panggil suhufi. Suhufi ada ya nisbi, ya sa'du belakang. Suhufi, wartawan. Dia daripada suhuf. Sebagaimana kitab ia diturun kepada Nabi Ibrahim ke apa, dan Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf kepada Ibrahim dan Nabi Musa. Nampak situ tak? Jadi perkataan suhuf inilah terbitnya as-sihafah. Apa makna as-sihafah? Kewartawanan. Kita baca dah dialog dia. Jadi wartawan ni nama dia Amin Kamil. Amin Kamil ni di tengah-tengah hujung dekat Nabi ni berlakulah pertunangan di antara Amin Kamil dengan Nabilah Al-Halabi. Jadi Nabilah mari daripada Syria tu, jumpa jodoh sini. Tak ada nikah dalam cerita ni, tunis saja dia dua orang tu pergi di kedai beli cicing, pergi ukur cicing sepasang seorang. Jadi kita nak belajar dalam dialog ni siapa ke perkataan cicing apa lagi. Jadi kaya istilah kita sekarang ni, siapa mini pun ada sini. Inilah cara pendekatan orang putih buat ni dia. Okey. Jadi dalam dialog ni Amin Kamil kecil seorang dah. Amin Kamil. Tu ni dah. Sekat saya ikut saya baca ni. Urid an uhaddithakum an nafsi. Tengok dia. Urid fi'il pak huruf juga. Apa dah? Arada yuridu. Tak payah tulis lah, cuba kita tangkap dari segi ni dah. Orang pondok dia pakai mulut gini, ya tak? Arada yuridu maknanya mahu. Arada ni mahu. Jadi daripada yuridu, bila atas ganti nama anna, dhamir anna, uridu. Kalau anta turidu, itu kita biasa lagu tu dah. Sebab tu kalau kita nak tanya awak nak ke apa, madza turid? Ana urid, nahnu nurid. Faham tak? Madza turid? Awak nak apa? Urid. Kita pun ayatlah kita nak ke apa. Ingat dah? Sebab tu budak anak murid dia panggil murid. Mana budak yang bukan dok. Budak nak mengaji patut dipanggil murid-murid. Murid tak mari daripada murid. Nah, dah. Mu
perkataan murid-murid ni. Mari daripada murid, anak murid. Jadi kalau budak tak apa kandok, tak layak jadi anak murid ni. Nak pergi sekolah pun duk miak begini, tak jadi anak murid lagi ni. Pasal tidak murid. Okey. Jadi dia kata urid an uhadithakum. Tengok ni. Lepas perkataan urid ni perkataan fi'il. Nak jadi mesti bila kita nak sesuatu tu ialah maf'ulun bih. Mana dia? Urid, saya nak gapo? Ada satu objek yang menyebabkan kita nak. Maka objek itulah dipanggil maf'ulun bih. Baik, untuk menjadi maf'ulun bih mesti isim. Dia kena objek, nama lagi objek. Objek kena isim. Dia kena royak. Nak tu benda dalam bentuk isim. Tapi dia buat mari sini, dia kata saya nak kan, saya nak bercakap. Bila kata saya nak bercakap bukan isim. Oleh kerana itulah dia kena ada an. Inilah dia panggil takwil masdar. Kalaulah kita nak tukar daripada hadis ni, kita tukar ke masdar dia. Masdar dia apa? Haddatha yuhaddithu tahdith. Urid tahdithakum. Ni nak tukar perkataan ni. Apa wazan dia? Kita pergi ke wazan. Wazan kita dia ada ke haddatha yuhaddithu tahdith. Masdar. Nama lagi takwil masdar. Dia wazan ni wazan allama yuallimu ta'lim. Mana? Dia haddatha yuhaddithu tahdith. Kalau kita nak tukar kepada an uhaddisakum, urid tahdisakum. Tapi tak sedap dengar lagi tu, dia buat urid an uhaddisakum. Okey? An nafsi, an ni daripada ni maknanya about, mengenai. An ni boleh terjemuh juga tentang, mengenai. An nafsi, diri saya. Faham ada ayat tu dah? Baik. Ana Ibnu Khalil Ustaz Hasan Murad. Ana Ibnu Khalil Ustaz Hasan Murad. Kita wasal dulu. Ibnu Khalil Ustaz Hasan Murad. Baik. Bila dia sebut ana saya, ibnu anak, khali pok saudara. Faham eh? Okey, faham eh? Pok saudara. Pok saudara alik mo, kalau alik ayah dipanggil ammi. Ibnu Khalil, anak pok saudara Ustaz Hasan Murad. Nah, okey. Jadi maknanya saya ni ialah sepupu kepada Hasan Murad. Okey. Ana suhufi. Cuba sebut tu. Suhufi. Ya tasydid tu. Ya ni sebut maknanya daripada perkataan sihafan. Baik, suhufi ialah wartawan. Okey. Fil alamil arabi jaraid wa majallat kathirah. Fil alamil arabi jaraid wa majallat kathirah. Tengok. Di negeri Arab. Alam ni mana di dunia Arab lah. Di dunia Arab. Bila sebut alamul Arab ni maknanya termasuk semua. Algeria, Jordan, Syria, Mesir dah. Itu panggil alam. Fil alamil arabi. Gapo dia nak royak? Di negara-negara Arab tu jaraid ada. Maknanya dia di sinilah perkataan Melayu perlu ada. Inilah susunan dia panggil khabar muqaddam mubtada muakhar. Dia mendahului khabar. Gapo dia khabar? Fil alam tu khabar mana?
Dia telah jadi mubtada sebab dia ada harajahnya. Sepatut susunannya jaraid wa majallat kathirah fi alamil arabi. Faham tak? Kalau nak kira mubtada sungguh, duduk di majallat. Okey? Duduk di, bukan majallat, jaraid. Majallat tu jadi ataf dia pula tu sendi dia. Jaraid. Jadi kalau dari segi bubuh baris, jaraid tu kena bagi depan. Sebab dia jadi mubtada. Mubtada tu, mubtada yang dikemudiankan, khabar didahulukan. Ni dia panggil khabar muqaddam, mubtada muakhar. Tak payah tulis dah, tidak faham tak? Okey. Hak mana? Jaraidu wa majallatun. Majallatun dia kena bagi dua tu. Wa majallatun kathirat. Okey. Faham tak? Okey. Ba'daha yazhar kull yawm wa ba'daha yazhar kull usbu' wa ba'daha yazhar kull shahr. Cuba baca. Tengok ni. Dia nak rayak majalah dengan suat khabar banyak ni. Kita bincang bawah ni dah. Jaridah apa semua ni. Dia kata setengahnya ba'duha yazhar. Yazhar ni maknanya macam zahara yazharu, maknanya zahir. Makna sini muncul, terbit. Jadi kita boleh tengok sini perkataan zahir muncul terbit ni dia guna perkataan zahir, yazhar. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri, kan? Terbitnya, munculnya yazhar. Faham tak? Setengahnya dia kata terbit kulla yaum, setiap hari. Wa ba'duha yazhar kulla usbu', dan setengahnya terbit setiap minggu. Wa ba'duha yazhar kulla syahr, setiap bulan. Baik. Ana muharrir majallah usbu'iyah ismuha al-mujtama'ul arabiyyul jadid. Nama majalah tu Al-Mujtama'ul Arabiyyul Jadid. Ana, saya ni muharrir. Ni perkataannya, perkataan baru kita jumpa, editor. Muharrir, harrara yuharriru. Ni editor kepada majalah usbu'iyah, majalah mingguan. Majalah yang terbit secara seminggu sekali. Ismuha, nama majalah tu ialah Al-Mujtama'ul Arabiyyul Jadid, masyarakat Arab baru. Mujtama' ni maknanya masyarakat. Daripada perkataan ijtima'. Bentuk perkataan ni sebenarnya saya tidak tahu dia buat ke dot sini ni nak membentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Sebenarnya lepas pada muka surat 180 ni ada diterangkan lagu mana kita nak membentuk isim fa'il dengan isim maf'ul dengan secara detail lah. Apabila fi'il 3 huruf lagu ni cara, 4-5 ni lagu ni cara. Faham tak? Ada dua di situ. Bagi secara ringkas, setiap perkataan tu dia boleh bentuk masdar, kata terbitan dia. Dan dua lagi yang perlu kita tahu juga sini, daripada sebelum kita bincang panjang nak royak sepitah lalu ya sini. Gini, setiap perkataan ni dia boleh bentuk. Katakanlah kita ambil kepada alima ya'lamu. Alimah mana tahu tak? Masdar dia ilmun. Ini sebab kita panggil ilmu. Mengetahui, telah mengetahui,
pengetahuan. Sebab itu ilmu jadi ni masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Kita tahu situ dia setiap benda dia ada masdar dia. Baik. Selain daripada masdar, dia boleh sebut, dia boleh bentuk juga ismul fa'il. Nak tulis ni. Ni baru boleh sebut, muka lama dah ngaji kan. Ismul fa'il. Satu lagi dia panggil ismul maf'ul. Ismul fa'il ni ada sipir. Dia ada kaedah yang tidak berubah. Bukan sama'i ni. Dia ada qiyasiyah ni. Mudah kita faham ni. Ini sepatutnya kita lelah ni buat kita royak. Kalau kita ngaji cara tradisional tu awal-awal lagi dia royak. Biar kita ni masuk waktu. Baik, ismul fa'il apa makna? Isim ni tahu dah. Isim dah. Fa'il ni maknanya pembuat. Sebab tu kita panggil fa'il, pembuat. Fa'il, pembuat. Isim maf'ul ni isim kata kerja, maf'ul ni kena buat. Faham ni? Pembuat kena buat. Bagaimana cara membentuknya? Contoh. Sipir dia, ini saya sebut dalam buku surat 180 nanti kan. Tak lama dah ni. Apabila nak membentuk isim fa'il bagi semua PA 3 huruf mudah saja. Kita masukkan alif pada huruf kedua antara huruf kedua dengan huruf ketiga. Silap. Huruf pertama dengan huruf kedua. Iaitu katakan sini kita sebut nak jadikan isim fa'il dia alim. Okey. Nampak tu alim. Cara dia kita masuk sini. Daripada ambil fi'il madhi antara huruf pertama dengan huruf kedua masuk huruf alif dan baris bawahkan huruf kedua. Huruf kedua bagi bawah, masukkan huruf alif di atas dia. Celah antara. Jadi alima telah mengetahui, ya'lamu mengetahui, ilmu pengetahuan ni yang mengetahui. Sebab tu kita panggil orang alim. Maknanya yang mengetahui. Faham? Nampak ini? Tak kira wazan mana. Ya'lamu ke sama ada gapo dia yashrabu gapo marilah perkataan mana tak usah kira bagi dia jadi misalnya hak ni bagi depan ke ataupun yaktubu ke kata hak tu dia hak tu ya'lamu ni yaktubu walaupun bagi depan tak kira ni mudah hanya tu dia akan jadi serupa. Kalau kita tengok kataba yaktubu, kita ambil dia. Kataba. Macam ni ya'lamu. Kataba yaktubu. Ni bagi depan tak? Wazan lain tak dua ni? Kalau tak jadi isim fa'il, dia jadi sama. Iaitu, dia jadinya katib. Serupa dengan ni. Katib juga. Kita ambil bagi pula. Saraqa yasriku, curi. Sariqa yasriku. Saraqa yasriku. Pencuri, sariq. As-sariqu was-sariqatu dalam Quran kan? As-sariqu, pencuri lelaki. Semuanya isim fa'il. Jadi mudah membentuk isim fa'il bagi PA 2 huruf, 3 huruf sangat mudah. Walaupun ada wazan dia ada 5, dia hanya satu saja ialah fa'il. Wazan fa'il. Tu wazan. Maka dia jadi pembuat. Okey? Nak membentuk isim maf'ul, isim maf'ul ni kena buat.
iaitu kita tambah huruf waw selepas daripada huruf kedua, okey, waw pada huruf kedua dengan tambah huruf ming di hadapannya. Ni. Dia dibina daripada fi'il mudhari'. Okey, dibina daripada fi'il mudhari', buang huruf ya, huruf pertama ni, dan tambahkan huruf ming pada huruf kedua. Itu saya cerita dengan detail, nak ayat sini ada. Sebab tu isim maf'ul bagi alima, dia kata tambah huruf ming ni, ambil ni, ming ain la, lepas la ni tambah huruf wa. Jadi maklum. Bahasa dia dah ni mesti bagi depan sebab wow, dia tak boleh lagi dah. Jadi maklum. Apa makna maklum? Mengetahui, telah mengetahui, mengetahui pengetahuan, yang mengetahui, yang diketahui. Sebab tu kita kata telah maklum, telah diketahui. Sebelum akhir. Jadi mudah dia membentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Tu dengan formula tadi. Isim fa'il tambah huruf alif lepas huruf pertama, ada pun isim maf'ul tambah ming depan dia, buang. Dia dibina daripada fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari', buang ya, bubuh ming, kemudian antara huruf kedua dengan huruf ketiga bubuh waw. Jadi bila waw, huruf kedua mesti bagi depan huruf waw kan. Baik, acu tengok katabah yaktubu, penulis katib. Sebab tu keranning dia panggil katib, penulis, juru tulis. Kalau tu kakak isim maf'ul dia jadi apa ni? Maktub. Sebab tu kita kata telah termaktub, makna telah tertulis. Tak ada. Arafa ya'rifu, mengenali. Lebih ma'ruf, itu sudah perkara ma'ruf. Kariha yakrahu, benci. Kali isim maf'ul jadi apa? Kariha yakrahu, benci. Kariha yakrahu jadi makruh. Sebab tu bagai makruh. Makna bagai makruh sebagai dibenci. Allah benci. Nampak tak? Itulah cara membentuk. PN 5 huruf, ni huruf, 3 huruf. Kita belajar semula. Itu dia ada formula lain. Tapi mudah ya. Formula so. Untuk 3 itu formula so ya. Zahib orang yang datang, tapi orang cari gunung. Jahilah ya jahalu. Jahilah mana tak tahu tak? Kalau isi fa'il jahil. Kalau tak tahu majhul. Sebab kita panggil majhul. Fi'il majhul. Okey? Baik. Okey. Asama ya'simu, memelihara. Kalau isim apa ke apa ye? Asima ya asama ya'simu. Maksum, apa makna maksum? Dipelihara. Sebab tu Nabi kita maksum sebab dia dipelihara. Nampak tak? Kita pun seronok benda ni, mudah. Membentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Okey. Jadi nak royak sini je panjang cerita. Al-mujtama' ni maknanya isim maf'ul dibentuk daripada ijtama'a yajtami'u 5 huruf. Ni dia. Faham ni? Ijtama'a yajtami'u maknanya perhimpunan. Bila dia tidak ijtima' perhimpunan dah. Ijtama'a yajtami'u ijtima', mujtama' yang dihimpunkan jadi masyarakatnya. Sebab tu mujtama' dia terjemuh jadi masyarakat. Sebab benda yang dihimpunkan, orang yang dihimpunkan, masyarakat lah panggilnya al-mujtama'. Faham dia? Tu al-mujtama'ul arabiyyul jadid. Pokok berapa dah ni? Pakai pihak ni ni nak ngaji Quran pula ni. As-sihafah tu'alij masyakil al-mujtama'. Baca sekali. As-sihafah
Tu baca situ. Al-thaqafah tu'alij masyakil al-mujtama'. Nanti tadi tak nampak sini. Sihafah dah atas dah. Sihafah bukan sahafah, sihafah. Mungkin salah tulis dia. As-sihafah kan. As-sihafah tu'alij masyakil al-mujtama'. Dia kata sihafah ni kewartawan ni tu'alij ni merawat macam doktor baru ni ke tu'alij dah. Alaja yu'aliju merawat. Okey. Masyakil ni jamak bagi muskilah, problems. Okay. Al-mujtama' masyarakat. La fi Misr faqat walakin fil alam al-arabi kulli. La fi Misr faqat walakin fil alam al-arabi kulli. Kulli lah dia di atas pada alam. Dia apa ni, dia orang panggil badan bagi alam. Kulli. Kita cuba sebut training biar kita sebut biar bunyi, kita kata biar tu biar lahjah Arab kan. Misr faqat walakin fil alam al-arabi kulli. Okay. Ana sa'id li'annani a'mal fi khidmah sahibati jalalati sihafah. Panjang apa? Ana sa'id, bahagia. Saya bahagia, dia kata. Li'annani, kerana saya ni a'mal, saya bekerja fi khidmah, pada perkhidmatan, dalam perkhidmatan sahibatil jalalah, kewartawanan duli yang maha mulia lah. Sahibatil jalalah. Kau baca agung kita ke dia bukan sahibul jalalah disebut tak? Okey. As-sihafah dalam majalah itu. Baik, kita muka panjang ni kita bincang minggu depan ni tak? Kau nak baca sekali bincang tadi? Tak boleh tak? Pasal saat ni, pasal gini saat ni pergi hurah dah kan? Jadi panjang ni sebab saat ni kita tak ada nak baca huraya sebab kita hurah satu persatu dah. Kita pergi kau nak tengok Quran. Cikgu Kamal Zaman tak lagi? Dia minat Quran apa tu? Kita pergi ke Quran kita ni. Kita nak masuk ke siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi saya gustan sikit nak ulang balik ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ada alih ke sini ni? Kita tengok Resam Usmani. Ni sini. Lepas pada roh ni ada alih ke dia? Ada. Orang kecil tak Quran. Ada alih. Dia bubuh dia tu nak ayatnya Resam Usmani sini. Dia pakai wak gini kan ni dah. Dia wak gitu. Macam alih juga tu lah. Tulisan asalnya dia kena ada alih. Sebab tu dalam hadis Singapura dia ada alih. Hak lain, tulisan lain pada Quran tak boleh kena ada. Okey. Jadi kita belajar baru ni ihdina ni ini fi'il amar. Kita tahu dah fi'il amar dibentuk dengan cara tiga huruf ni daripada fi'il mudhari' dia. Daripada perkataan hada yahdi. Hada yahdi. Ada yahdi bila kita nak bentuk fi'il amar, kita buang hak ni dia jadi kita buang ni asalnya gitu ihdi. Bila kita buang, kita nak bacakan hak di baris mati, kita tambah alif baris bawah. Ya ni kita kena, sebab kalau hak tiga huruf biasa kita mati oleh kerana dia ni ya, maka buang tiga huruf ya. Ada ihdi, kita paham ada ihdi. Na tu coming, tunjukkan akan kami, tunjuk ke apa? As-sirata. Sebab apa as-sirata jadi ta? Sebab dia maf'ulun bih, yang kena buat.
tunjukkan akan kami tunjuk gapo? Tunjuk jalan. Jalan itu jadi benda yang kena buat. Sebab tu bagi datang. Ingat tu lah. Jadi kalau nak, saya tak beri nota ni, kalau nak catik sendiri lah tu. Dalam kata mana. Awak kata kerana dia ni maf'ulun bih. Tak ada lah kalau nak buat notanya. Banyak doh hijau. Okey. Al-mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Dia ni ialah sifat kepada as-sirat. Bila sifat, dia ketu benda yang sebelumnya, yang disifatkan. Ini sifat, ini yang disifatkan. Oleh kerana benda yang disifatkan ni bagi datang, maka dia pun, dia kena sepakat. Sifat ni kena sepakat 3 perkara saya sebut bagi ni. Nombor satunya dari segi baris. Yang kedua dari segi alif lam, kena sama-sama ada alif lam. Yang ketiganya mu'annas sama mu'annas, muzakkar sama muzakkar. Itu 3 perkara. Sifat na'at dengan man'ut. Itulah istilah dia, na'at ataupun sifat. Okey. Atau mausuf. Tapi jangan dia guna sifat mausuf. Sifat mausuf na'at man'ut. Tengok cara pembelaan pun macam kita belajar tak di nawak isim pun. Mausuf man'ut. Okey. Baik, sambung ayat yang seterusnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat seterusnya. Siratal ni. Baik. Sirah ni jadi ta pula. Apa? Kapo nak Yasin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang. Gapo nak jadi gapo kan? Kalau terjemah kot Melayu, dia gapo dia terjemah kot Melayu? Iaitu. Gapo makna iaitu bila disebut iaitu? Yakni. Badar ni bila disebut yakni, iaitu. Badar kepada sirat. Dia tidak mestinya, maknanya jalan orang-orang yang lu, yakni jalan, mana sebut pula. Badar kepada as-sirata. Jalan yang lurus tu gapo dia jalan yang lurus? Yakni jalan, mana sebut jalan pula. Apa salahnya? Alladzina ni jadi gapo? Mana mausuf? Tengok ni ada dalil, tak ada dalil, tak boleh jadi mausuf. Ya, ngaji dah ni tahu dah. Siratal ladzina. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni. Tapi tengok. Alladzina ni tidak napa mudhafun ilaih, tidak napa bagi bawah, tak napa. Sebab apa? Dia ni ialah mabniyun. Tahu tak gapo dia mabniyun? Mabniyun. Satu lagi dia panggil mu'rab. Mu'rab. Mabni mu'rab. Mu'rab ni boleh di-i'rab, dia boleh berubah-ubah bagi dia. Adapun mabni, dia duduk mana-mana dia tak berubah. Jadi ada 2 kategori kalimah Arab ni. Satunya mabni, satunya mu'rab. Mu'rab ni kita boleh berubah macam biasa. Katakanlah kita berubah tempat alladhi ni, kita kata jalan Nabi Muhammad lah. Sirata, apa ayat lebih tinggi ni? Sirata Muhammad. Agak nak berbagi apa ni? Nak berbagi apa? Muhammad dia. Sebab dia mudhaf pun ilaih. Mudhaf pun. Sirata Muhammadin. Apa yang nampak Muhammadin? Kerana dia mu'rab. Alladzina ni tak boleh tengok baris dia, sebab alladzina ni mabniyun. Mana? Mabniyun maknanya satu kalimah yang tidak Allah.
yang tidak boleh di-i'rab. Tak nak faham ni. Dia dibina. Dia tidak boleh diubah. Alladzina, duk mana-mana dia alladzina dengan alladzi ya siapa? Alladzi gimana-mana alladzi. Man, seorang man. Siapa man? Duk mana-mana man. Sama ada perlu bagi bawah pun man, bagi depan pun man, bagi atas pun man. Dia tu. Mana? Mana yang mu'rab dengan mabni? Okey. Siratal ladzina, habis sekali. An'amta. Ni apa dia? PE kau isi ni. PE. PE untuk dhamir apa? Anta. Baik. PE mati dia apa? An'amta. PE mati dia. An'amta. Agak. Acu kita gusteng kali. An'amta ni agak kali PE mati dia apa? Sebab bila sebut PE mesti ada mati mudhari'. Ni PE lah. Bila PE mesti ada mati mudhari'. Gapo mati, gapo mudhari' dia. Apa dia? PE berapa huruf ni? PE 4 huruf. 4 huruf. Gapo kali 4 huruf? An'ama lah. Apa makna an'ama? Memberi nikmat. Memberi nikmat, bukan merasai nikmat dah. Dia orang jebui nikmat. Mudhari' dia apa? Yun'imu. Ingat kalau 4 huruf, ya apa ni, ya tokoh nun kah? Benda bagi depan. An'ama yun'imu. An'ama yun'imu. Okay. An'ama huwa anta an'amta. Kalau an'amtu. Jadi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sebab tu yang engkau beri nikmat. An'ama dia beri nikmat. An'amtu saya beri nikmat. An'amta awak beri nikmat. Jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim ke atas mereka. Faham? Baik, mari pula ghairi. Apa ghairi tu apa bagi bawah pula. Ghairi pula. Ni. Ghairi. Dia tu siapa ni? Iya, nampak tak? Tu siapa? Aku cari siapa dia bagi bawah tadi. Allazi. Dia duduk Allazi. Inilah dia sekali lagu dia panggil ni. Badal pula ni, dia badal pada ni. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan. Bukan jalan. Bukan jalan. Jalan yang bukan. Jadi seolah dia boleh duduk sini. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalan. Mana jalan bukan. Jalan bukan. Mana dia ni seolah dia boleh duduk sini. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan bukan. Okay. Jalan bukan. Ghairil al-maghdub. Ada maghdubi ni. Ghairil maghdubi alaihim. Kau ni senang dah lah. Dia idhafah ni. Lepas tu wala ghairil maghdubi alaihim wala dha. Walaupun dia tulis dha tu lagu lain situ tak? Dia buat tak ada huruf alif tak? Dalam Quran tu ada alif ni. Ada alif tak?
Tidak, dia tidak buat itu dah. Okey. Al-dha saja ni. Okey. Okey. Ni gapo dia pula ni? Wa ni sendi. Dia panggil ataf. Bila sendi dia kena hubung antara dua. Dia ni hubung dengan siapa? Dia hubung ni al-maghdu. Bukan waladhdallin, bukan maghdu. Ni. Okey. Okey, kalau dia serupa ni bagi bawah. Waladdallina. Ni apa na pula? Dah kata serupa ni. Ni kita kecek ni kalau bagi bawah, kalau isi mu perak. Ni jamuk apa gitu? Muzakkar salim. Maknanya kalau muzakkar salim dia ada so lagi. Ad-dallu. Tapi tak boleh ad-dallu ni pasal ad-dallu ni apabila nak bagi depan. Tapi dalam kes ni nak bagi bawah. Bila nak bagi bawah ni lah. Sekarang sudah ada teh ni. Jadi kalau baca teh apa faham dah. Boleh tak? Dia saling kat sana. Kau boleh ingat? Tak apa, hal tu dari segi al-maghdu tu pada tengok tak. Daripada ghadiba, yaghdabu, marah. Ghadiba ni marah. Ana ghadibtu, saya marah dah. Kalau orang yang marah ghadib, ia kena marah, maghdub maf'ul. Yang engkau murka kan? Ya puak-puak ia kena murka. Jadi murka. Kenapa tak? Seronok kita ngaji ni. Tafsir kan al-maghdu tu dia kata orang Yahudi yang dimurka al-dhalin tu orang Nasrani. Adakah al-maghdu Yahudi dia tidak dhalin kan? Dia benda kedua-duanya ad-dhalin, kedua-duanya maghdu, dua-dua tu gitu, tapi spesifik highlight. Kalau dia murka tidak dia stres, panggil dia penekan ni. Dua-dua tu sesak, dua-dua tu kena marah belakang. Muka kafir kan. Orang budak pun lagu tu juga. Tuhan marah, Tuhan murka. Marah tu. Dia sebenarnya orang tengok tafsir pun dia mengikut selera situ, tak mengikut ahli tafsirnya. Dia kata Tuhan marah ke dia ni sebab dia bukan sesat asalnya. Dia tahu kebenaran. Tapi dia tukar ganti. Dia tulis kitab lain kerana ada kepentingan lain. Dia asal tidak sesat dia. Ada pun orang Kristian ni dia petang lagi sesat kerana dia salah faham. Salah faham Nabi Isa tu. Di situlah nak kena. Baik. Cukup masa apa? Tak ada masuk surah Al-Baqarah. Sekarang tu dah. Lama juga main Quran ni. Mula-mula aja bila kita masuk ayat itu kan kita ulang tu sekat tu kan wallahu alam.